Dalam video kali ini, kita nak tengok 5 pemain bola sepak yang telah meninggal dunia di atas padang. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak sembang 5 pemain bola yang pernah meninggal dunia di atas padang. UCL review sama Azad. Tahu Liverpool kena bantai dengan Real Madrid sampai 5-2. Sabar Azad, sabar. Kita review esok. So, kita tunggu game MC dengan Leipzig dan juga Inter dengan Porto. Dan esok pun kita akan buat preview antara match MU dengan Barcelona yang akan lawan dekat Old Trafford nanti. Harap-harap tak kena bantai lah macam tim tu. Tak mau sebut lah tim mana. Tadi dah sebut lah. Tadi dah sebut, tak apalah, kita lanjut je lah. So tak mau cakap banyak, kita move ke tempat kelima dulu. Tempat kelima adalah Miklos Feher, iaitu pemain Hungary yang bermain dekat pasukan Benfica. Miklos Feher adalah pemain berkebangsaan Hungary yang lebih banyak menghabiskan karier dia dekat negara Portugal. Dia pernah main dekat Porto, diloankan ke pasukan Braga, lepas tu dia beli oleh pasukan Benfica. Dekat Porto, dia gagal untuk dapat dalam kesebelasan utama, so dia pun pindahlah ke Braga secara loan dan berjaya perform dekat situ. Dan bila dia perform dekat situ, berjaya dibeli oleh pasukan Benfica. Dekat Benfica pun dia telah berjaya menjadi starting regular dekat situ dan mula mendapat panggilan daripada pasukan Hungary. Dan total Miklos Feher telah buat 25 penampilan untuk pasukan Hungary dan telah berjaya skor 7 gol. Dan kalau hampa nak tahu, dia ni adalah seorang pemain yang berposisi dekat striker. Tapi sayang, ketika 25 Januari 2004, waktu tu dia masih lagi muda, iaitu 24 tahun. Waktu tu pasukan Benfica berhadapan dengan pasukan Vitória de Guimarães. Waktu tu mereka tengah leading 1-0. Tapi tiba-tiba dengan tak semena-mena, waktu masa kecederaan dekat hujung-hujung perlawanan, tiba-tiba Miklos Feher ni hilang kawalan diri dan tiba-tiba tumbang di dalam padang. Dia hilang kawalan diri, tertunduk, lepas tu jatuh terlentang ke belakang. Dan situasi tu dapat disaksikan oleh semua penonton, termasuk penonton dekat seluruh dunia juga, sebab benda tu ditayangkan live. Dia dikejarkan ke hospital lepas tu, tapi sayang dalam perjalanan sudah pun disahkan meninggal dunia pada usia 24 tahun. Dan kematian dia adalah berpunca daripada kegagalan jantung yang berlaku ketika dia bermain di atas padang. So kita masuk ke nombor 4. Nombor 4 adalah Samuel Okuwaraji daripada Nigeria. Pemain yang berposisi dekat tengah ni pernah bermain dengan kelab-kelab terkenal seperti Dynamo Zagreb dan juga Stuttgart dekat Liga Jerman. Samuel Okuwaraji ni mula mendapat perhatian ketika menjadi general tengah bersama pasukan Nigeria ketika Olimpik dan juga kejuaraan Liga Afrika, di mana waktu tu Nigeria jadi naib juara pada tahun 1988. Dan waktu tu Samuel Okuwaraji ni baru je dapat bermain bersama Nigeria, tak lama pun dia baru main. Dia baru main 8 game je bersama pasukan Nigeria. Waktu tu dia ni dikatakanlah akan menjadi kapten masa depan untuk pasukan Nigeria disebabkan kepimpinan dia dan juga kehebatan dia mengawal bahagian tengah dekat atas padang. Tapi sayang, segala takdir sudah pun tertulis pada tahun 1989. Waktu tu perlawanan kelayakan Piala Dunia antara pasukan Nigeria dan juga pasukan Angola, yang waktu tu berlangsung dekat Lagos. Bandar Lagos ni kalau hampa nak tahu adalah bandar dekat Nigeria sendirilah. Waktu tu Nigeria mendahului 1-0 dalam perlawanan tu. Tiba-tiba Samuel Okuwaraji ni pada minit ke-77 perlawanan, dia tiba-tiba pengsan dalam perlawanan tu. Dan waktu tu dalam stadium dipenuhi oleh 20,000 penyokong yang menonton perlawanan tu. Cubaan untuk menyelamatkan Okuwaraji ni berlaku, tapi sayang dia ni gagal diselamatkan. Kalau hampa nak tahu, Samuel Okuwaraji ni bukanlah seorang pemain bola sepak yang hebat saja. Dia ni merupakan seorang pelajar yang cerdik jugalah, menguasai 5 bahasa dan ada kelulusan sarjana daripada segi undang-undang. Dan selepas dia pengsan dekat atas padang tu, cuba diselamatkan dan gagal diselamatkan. Dan bila doktor cek, barulah doktor bagi tahu yang sebab kematian dia adalah saiz jantung dia yang tak normal. Saiz jantung dia yang tak normal membuatkan tekanan darah lagi tinggi daripada biasa, membuatkan kegagalan jantung dia ketika dia beraksi dengan intensiti yang tinggi. Macam apa tahu, dulu kesedaran daripada segi kesihatan agak kurang sikit kepada pemain-pemain bola, so itulah banyaknya terjadi tragedi yang macam ni dekat atas padang. Nombor 3, kita ada player daripada Malaysia, iaitu Ali bin Bakar ataupun dikenali sebagai Ali Bakar. Ali Bakar adalah seorang pemain pasukan Pulau Pinang dan telah menjadi salah satu bahagian penting dalam skuad kebangsaan negara ketika mewakili negara dalam Sukan Olimpik Munich 1972. Waktu tu Malaysia ditempatkan dengan negara seperti Jerman Barat, iaitu pemenang pingat emas waktu tu, pasukan seperti Maghribi dan juga Amerika Syarikat. Walaupun Malaysia gagal melepasi grup tersebut, tapi satu pencapaian yang baik juga untuk Malaysia berjaya melayakkan diri ke Olimpik. Dan 2 tahun kemudian Malaysia berjaya mendapat tempat ketiga dalam Sukan Asia yang berlangsung dekat negara Iran, yang mana waktu tu juara adalah Iran sendiri, naib juara adalah Israel, tempat ketiga adalah Malaysia dan juga tempat keempat adalah Korea Utara. So Ali Bakar ni boleh kata adalah salah satu legenda dalam bola sepak Malaysia.
dan dia juga adalah salah satu skuad yang penting ketika membantu pasukan Pulau Pinang untuk menjuarai Piala Malaysia. Dan dia ni merupakan tonggak utama pasukan Pulau Pinang lebih kurang pada tahun 1970-an. Dan dia telah menamatkan kerjaya dia sebagai pemain bola sepak Malaysia dengan memegang 80 cap bersama pasukan kebangsaan. Lepas dia berhenti jadi pemain bola sepak, dia ni menjadi seorang pegawai penjara, yang mana dekat situ kecintaan dia dekat bola sepak ni masih lagi tinggi. So dia ni pun masih lagi bergiat untuk bermain dalam liga penjara. Maksudnya liga antara penjara, mereka ni ada player-player bola sepak mereka sendiri. Tapi bukanlah terjadi waktu tragedi itu. Tragedi ini berlaku ketika perlawanan amal antara veteran Malaysia dan juga veteran Singapura. Waktu tu perlawanan berlaku dekat Stadium Nasional Singapura. Dan tiba-tiba beliau mengalami serangan jantung ketika perlawanan itu berlangsung dan tak sempat diselamatkan, dan telah disahkan meninggal di atas padang pada usia 56 tahun. Dan jenazah telah selamat diterbangkan daripada Singapura ke Pulau Pinang dan telah disemadikan pada 18 Oktober pada tahun 2003. Dan pengebumian itu pun disaksikan oleh rakan-rakan pasukan dia seperti Soh Chin Aun, Santokh Singh dan juga Syukur Saleh. Kalau berkelapangan, sedekahkanlah Al-Fatihah kepada Ali Bakar, legenda bola sepak Malaysia kita. Nombor 2 adalah Cheick Teo Teh daripada pasukan Newcastle. Kalau hampa ni peminat EPL, hampa ni mestilah kenal Cheick Teo Teh, bekas player Newcastle United. Cheick Teo Teh adalah pemain berkebangsaan Ivory Coast yang bermain dekat posisi defensive midfielder, yang mana kita tahu dia ni adalah seorang pemain sangat keras dan juga sangat agresif. Pernah bermain dekat kelab seperti Anderlecht, Roda JC, FC20 sebelum sertai pasukan Newcastle United. Dan dekat Newcastle United lah dia telah menghabiskan masa yang agak lama, iaitu 7 tahun, daripada tahun 2010 ke 2017. Dan dia ni telah menjadikan 1 gol je untuk pasukan Newcastle United. Tapi 1 gol tu diingati oleh hampir semua peminat EPL, yang mana waktu tu comeback dramatik pasukan Newcastle United ke atas pasukan Arsenal 4-3. Gol volley daripada olak kotak penalti, itulah satu-satunya gol yang dijalankan oleh Teo Teh untuk pasukan Newcastle. Dan Teo Teh ni adalah seorang pemain bola sepak beragama Islam dan dia ni pernah mendapat respek bersama-sama rakan pasukan dia lain beragama Islam seperti Dayang Baba, Hatim bin Arfa dan juga Papis Cisse. Sebab waktu tu dia boykot jersey pasukan Newcastle yang mempromosikan benda yang diharamkan dalam Islam. Dan Cheick Teo Teh bukan meninggal dekat Newcastle United. Lepas dia menamatkan kerjaya dia bersama pasukan Newcastle United, dia telah berpindah ke satu kelab, iaitu kelab dekat China, iaitu Beijing Enterprise Group. Dan pada 5 Jun 2017, ketika sesi latihan, Teo Teh tiba-tiba jatuh pingsan. Dia dikejarkan ke hospital untuk diselamatkan, tapi sayang gagal diselamatkan. Allah lebih sayang dekat dia. Dan lalah kali dia ni pun disahkan meninggal akibat masalah serangan jantung. Tapi yang lagi menyedihkan, waktu dia meninggal tu, dia ni tengah menunggu kelahiran anak dia tau, dengan bini dia. Sebab kalau ikut tarikh doktor, seminggu lepas tu bini dia akan bersalin. Tapi sayanglah segalanya sudah tertulis. Iaitu kita move ke nombor 1, Mark Vivian Foe, player daripada pasukan Cameroon. Mark Vivian Foe merupakan seorang pemain bola sepak yang pernah bermain dengan kelab seperti Lyon dan juga Manchester City. Dan kalau hampa nak tahu, dekat pasukan Manchester City ada satu nombor yang tak dibenarkan pakai, iaitu nombor 23, atas sebab untuk memperingati jasa Mark Vivian Foe ni. Dan kematian Mark Vivian Foe ni memberikan kesan yang sangat besar dalam dunia bola sepak. Sebab waktu tu Piala Konfederasi pada tahun 2003, pasukan Cameroon lawan dengan pasukan Colombia. Perlawanan ni berlangsung pada 26 Jun 2003. Mark Vivian Foe ni telah rebah di atas padang pada minit ke-72. Waktu tu Cameroon sedang leading 1-0 dengan pasukan Colombia. Dan sekali lagi masalah kegagalan jantung menjadi punca. Dan selama 45 minit mereka ni cuba untuk mengembalikan Mark Vivian Foe, tapi sayang dia ni gagal untuk dikembalikan dan telah pun meninggal dunia. Dan kematian ni macam aku kata tadi telah memberikan impak dalam bola sepak. Sebab kematian ni lah membuatkan kelab-kelab bola sepak dan juga negara yang berkaitan dengan bola sepak mula sedar dengan kepentingan untuk menjaga kesihatan pemain dan kepentingan untuk cek kesihatan pemain tu secara berkala. Sebab sebelum ni kebanyakan kelab bola sepak dan juga negara yang berkaitan dengan bola sepak, mereka ni selalu memandang rendah benda ni yang membuatkan benda-benda macam ni terjadi. Bila tak jadi tak apalah, bila dah jadi, siapa nak tanggung? Dan sebab kematian Mark Vivian Foe ni lah membuatkan pemain-pemain bola sepak pun telah diajar cara-cara untuk buat CPR ataupun cara-cara nak selamatkan pemain-pemain. Sebab macam apa tahu kan, kalau situasi benda ni terjadi, sekalipun ada pegawai perubatan dekat tepi padang, kalau pemain-pemain bola sepak pun sendiri tak boleh nak tolong, pegawai perubatan ni akan ambil masa yang agak lama jugalah untuk masuk ke dalam padang. Mungkin akan ambil masa dalam 20 ke 30 saat. Dan dalam masa 20 ke 30 saat tu lah, kalau player-player ni mereka ada kemampuan untuk buat CPR sendiri, mungkin mereka boleh menyelamatkan mangsa tu. Dan selepas kematian Mark Vivian Foe ni, pihak FIFA telah mewajibkan untuk diletakkan setiap pegawai perubatan dekat setiap atas padang sebelum perlawanan bermula. So itulah 5 pemain yang telah meninggal di atas padang. Nanti insyaAllah lah dalam segmen Pala Bola Misteri pada minggu depan, kita akan cerita sikit lah pasal Christine Atsu,
player yang telah terkorban dalam bergempa bumi dekat Turki. Dan insya-Allah esok kita akan buat UCL review dan juga UAL preview. Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.